Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Intan. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan mengenai projek berkumpulan. Kami telah memilih syarikat CNI Holding Berhad dalam menyiapkan tugasan ini. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nur Munira Sakinah, Hamzah Bani, Wasuta, Laila Kristina dan Nur Filzah Fakriah. Baiklah, dalam projek ini kami akan menerangkan mengenai pengenalan syarikat, urus niaga antara anak syarikat, muhibah atas gabungan, kepentingan bukan kawalan dan pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama. Saya, Nur Filzah Fakriah, akan menerangkan sedikit mengenai latar syarikat yang telah kami pilih iaitu CNI Holding Berhad. Syarikat ini telah ditubuhkan oleh 3 orang usahawan iaitu Datuk Koh Peng Chow, Tan Siu Sui dan Low Yen Kwek pada tahun 1889. Syarikat ini bermula dengan sebuah kedai kecil iaitu sebesar 2 tingkat dan kini mempunyai kawasan industri seluas 16,314 meter persegi. Syarikat ini juga memulakan perkembangannya di Brunei, Singapura, Thailand dan Myanmar. Syarikat ini mengeluarkan 200 produk. Produk tersebut di bawah 5 kategori yang berbeza. Antaranya ialah nutrisi dan kesihatan, penjagaan peribadi dan kosmetik, makanan dan minuman, servis auto dan barangan murah. Selain itu, syarikat ini juga telah dianugerahkan sebagai standard amalan penginangan yang baik. Beralih pula kepada struktur korporat bagi CNI Holding Berhad. Ini merupakan struktur korporat bagi syarikat, di mana ia mempunyai 7 kumpulan syarikat iaitu CNI Enterprise Sendirian Berhad, Exclusive Mark Sendirian Berhad, QPAC Sendirian Berhad, Simple Soft Sendirian Berhad, Infuse Sendirian Berhad, Lotus Supply Sendirian Berhad dan CNI Corporation Sendirian Berhad. Antara 7 syarikat ini, terdapat 2 syarikat daripadanya iaitu Lotus Supply dan CNI Corporation memberi peratusan sebanyak 70% dan 30%. Manakala, lebihan 5 syarikat memberi peratusan sebanyak 100%. Bagi syarikat CNI Enterprise Sendirian Berhad di Myanmar, ia mempunyai 3 anak syarikat iaitu CNI Global Malaysia Sendirian Berhad yang memberi peratusan 100%. Creative Network International Singapore ialah 100% dan Creative Network International Myanmar memberi peratusan sebanyak 99%. Manakala, bagi syarikat Exclusive Mark Sendirian Berhad di Myanmar, ia mempunyai 2 anak syarikat iaitu Brightway Avenue Sendirian Berhad yang memberi peratusan sebanyak 100% dan untuk Top One Biotech Co Limited memberi peratusan sebanyak 70%. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai MFRS 3 iaitu berkaitan penggabungan perniagaan. Berdasarkan laporan tahunan syarikat CNI Holding Berhad di bawah nota 3, syarikat ini telah mematuhi para 4 di mana pelaporan kewangan syarikat yang bergabung tertakluk kepada MFRS Business Combination. Gabungan perniagaan diambil kira dengan menggunakan kaedah perolehan. Selain itu, syarikat CNI Holding Berhad ini juga mematuhi para 18 iaitu entiti permoleh perlu mengukur aset, boleh dikenal pasti, yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Dan yang terakhir untuk MFRS 3 iaitu penggabungan perniagaan, syarikat CNI Holding Berhad juga telah mematuhi para 34 di mana jika amaun bersih aset yang boleh dikenal pasti yang diperolehi dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan melebihi agregat, ini bermaksud wujud laba dari pembelian diskaun dan ia juga mengiktiraf dalam akaun untung rugi pada tarikh perolehan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang urus niaga antara anak syarikat bersama dengan syarikat induk. Mengikut polisi syarikat, anak syarikat merupakan entiti syarikat di mana kumpulan mempunyai semua perkara berikut. Pertama, mempunyai kuasa ke atas pelabur. Kedua, mempunyai penderahan ataupun hak terhadap pulangan yang berubah daripada pelaburan dengan pelabur. Dan yang terakhir, mempunyai keupayaan untuk menggunakan kuasanya ke atas pelabur untuk mempengaruhi pulangannya. Dalam penyata kewangan syarikat, pelaburan dalam anak syarikat diambil kira pada kos ditolak dengan kemerosotan kerugian. Baiklah, di sini kita dapat melihat antara urus niaga yang berlaku melalui penyata kedudukan syarikat. Bahagian aset rukan semasa, syarikat ada melakukan pelaburan ke dalam anak syarikat pada tahun 2019 dan 2020 di mana nilainya adalah RM80,421,374 pada tahun 2019 dan RM81,646,530 pada tahun 2020. Peningkatan di dalam pelaburan adalah sebanyak RM1,225,156. Selain itu, kita dapat lihat pada tahun yang sama bahawa syarikat tidak menerima sebarang aset semasa daripada anak syarikatnya di dalam penyata kedudukan kewangan. Baiklah, seterusnya, urus niaga pelupusan anak syarikat. Mengikut nota akaun pada tahun tersebut, Lembaga Pengarah Kumpulan CNI Holding telah memutuskan untuk melupuskan salah satu anak syarikatnya iaitu Creative Network International Co Ltd. Mengikut penyata aliran tunai syarikat, keuntungan daripada pelupusan anak syarikat bagi tahun 2020 adalah sebanyak RM280,065. Seterusnya, syarikat CNI Holdings Berhad telah mendapat kerugian atas penurunan nilai iaitu jumlah yang perlu dibayar oleh anak syarikat kepada mereka sebanyak RM316 sahaja pada tahun 2019. Seterusnya, syarikat membayar pendapatan faedah kepada anak syarikatnya iaitu sebanyak RM119,928 pada tahun 2019 dan sebanyak RM112,196 pada tahun 2020. Kemudian, pembalikan kemerosotan nilai atas pelaburan dalam anak syarikat sepanjang tahun kewangan syarikat.
Syarikat menjalankan kajian semula tahunan ke atas amaun yang boleh diperolehi semula pelaburannya dalam anak syarikat, di mana pembalikan kerugian rosot nilai berjumlah RM1,225,156 telah diiktiraf dalam untung atau rugi bagi kewangan. Seterusnya, terdapat pengecalian hutang terhadap jumlah terhutang kepada anak syarikat. Pada tahun 2019, pengecalian hutang adalah sebanyak RM116,857, manakala pada tahun 2020, pengecalian hutang adalah sebanyak RM1,165,818. Seterusnya, aliran tunai daripada aktiviti pelaburan di mana bayaran balik telah diterima daripada anak syarikat. Pada tahun 2019, bayaran balik adalah sebanyak RM1,184,283, manakala pada tahun 2020 telah berkurangan sebanyak RM10,257 sahaja. Dan akhir sekali, aliran tunai keluar bersih pelupusan anak syarikat adalah sebanyak RM35,607 pada tahun 2020. Muhibah atas gabungan. Muhibah atas gabungan ialah lebihan kos pengambil alihan anak syarikat berbanding bahagian kumpulan daripada nilai saksama aset bersih yang dapat dikenal pasti termasuk liability luar jangkaan anak syarikat pada tarikh perolehan dan nilai saksama sebarang kepentingan ekuiti yang ada pada anak syarikat. Setelah penjualan pelaburan di anak syarikat, muhibah ini yang berkaitan ini akan dimasukkan dalam pengiraan keuntungan atau kerugian penjualan pelaburan anak syarikat dalam untung atau rugi. Muhibah atas gabungan ini diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai agregat melebihi amaun bersih aset. Agregat ini merujuk kepada pembayaran yang dibuat pada nilai saksama dan amaun KBK dalam entiti yang diperolehi dalam keadaan perolehan berperingkat, iaitu nilai saksama kepentingan yang dipegang sebelum tarikh perolehan berkenaan. Manakala, amaun bersih aset boleh kenal pasti yang diperolehi dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Dalam polisi muhibah atas gabungan syarikat CNI Holdings Berhad, terdapat juga MFR 136/80 yang menyatakan bahawa muhibah perlu diperuntukkan kepada setiap unit penjanaan tunai kumpulan yang dijangka mendapat manfaat daripada sinergi atau gabungan tersebut tanpa mengambil kira sama ada aset yang diperolehi itu diagihkan kepada ekuiti berkenaan ataupun tidak. Berikut adalah muhibah atas gabungan bagi syarikat CNI Holdings Berhad pada tahun 2020. Dapat dilihat bahawa amaunnya adalah sama seperti tahun sebelumnya iaitu 2019. Hal ini menunjukkan bahawa CNI Holdings Berhad tidak membuat sebarang pelupusan muhibah pada tahun 2020. Hai, saya Nomulia Sekinar binti Nazri bernombor metrik A174186 akan menerangkan tentang kepentingan bukan kawalan iaitu KBK. Kepentingan bukan kawalan adalah merupakan kedudukan pemilikan di mana pemegang saham memiliki kurang daripada 50% saham tertunggak dan tidak mempunyai kawalan ke atas keputusan. KBK diukur pada nilai aset bersih entiti dan tidak mengambil kira potensi hak mengundi. Kebanyakan pemegang saham syarikat ketika ini dikualifikasikan sebagai pemegang KBK, malah 5% hingga 10% pemegang ekuiti dianggap sebagai pegangan besar dalam sesuatu syarikat. KBK mungkin berbeza dengan kepentingan kawalan atau majoriti dalam syarikat, di mana pelabur mempunyai hak mengundi dan selalunya boleh menjejaskan perjalanan syarikat. Terdapat dua jenis kepentingan bukan kawalan iaitu KBK langsung dan KBK tidak langsung. Kepentingan bukan kawalan langsung menerima peruntukan berkadar semua ekuiti yang direkod bagi semua anak syarikat. Kepentingan bukan kawalan tidak langsung pula menerima peruntukan berkadar amaun selepas pemulihan anak syarikat sahaja. Selain muhibah dari anak syarikat, sebahagian daripada KBK dalam anak syarikat yang dimiliki adalah bahagian aset-aset bersihnya dan dinyatakan sebagai komponen ekuiti secara berasingan daripada ekuiti pemilik. Pada mulanya, KBK akan diukur pada bahagian tarikh pemulihan aset bersih selain muhibah pada tarikh pemulihan dan seterusnya akan diselaraskan selepas tarikh pengambil alihan untuk perubahan aset bersih anak syarikat. Perubahan dalam kepentingan pengendalian syarikat induk terhadap anak syarikat yang tidak mengakibatkan kehilangan kawalan akan dianggap oleh kumpulan sebagai urus niaga dengan pemegang ekuiti dalam kapasiti mereka sebagai pemegang ekuiti. Jadi, untuk menggambarkan perubahan kepentingan induk terhadap aset bersih anak syarikat, nilai bawaan KBK akan diselaraskan. Selamat sejahtera, nama saya Wasita Syarai, nombor metrik S174445 dan saya akan menerangkan tentang pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama. Syarikat bersekutu menurut MFRS 128/2 syarikat bersekutu entiti yang tidak diperbadankan seperti perkongsian di mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi bukan anak syarikat maupun kepentingan dalam usaha sama. Maksud pengaruh signifikan ialah kuasa untuk mengambil bahagian dalam keputusan dasar kewangan dan operasi penerima pelaburan tetapi bukan kawalan atau kawalan bersama ke atas polisi tersebut. Jika pelabur memegang secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih kuasa mengundi penerima pelaburan adalah diandaikan bahawa pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan, melainkan ia boleh ditunjukkan dengan jelas bahawa ini tidak berlaku.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyata pendapatan disatukan. Dalam penyata pendapatan disatukan, adanya kepentingan dalam syarikat bersekutu diwakili oleh bahagian untung rugi syarikat bersekutu. Raja berikut menunjukkan share of results of associate before tax, di mana ia telah dibahagikan kepada grup dan juga company bagi tahun 2020 dan 2019. Dengan ini, ia memudahkan pihak syarikat. Seterusnya, di sini menunjukkan share of other comprehensive to result of an associate, iaitu sebanyak 25,360 dan juga negatif 25,621. Kemudian, penyata pendapatan disatukan. Dalam penyata pendapatan disatukan juga adanya kepentingan dalam syarikat bersekutu diwakili oleh pelaburan dalam syarikat bersekutu. Raja tersebut menunjukkan investment in an associate, syarikat dan juga grup. Raja berikut menunjukkan nota kepada investment in associate, di mana ia menunjukkan at end of the financial year bagi grup dan juga company dan menunjukkan tiada keuntungan bagi grup dan juga company. Seterusnya, statement of cash flows yang terdiri daripada impairment loss on investment in an associate dan reversal of impairment loss on investment in an associate dan juga share of result of an associate bagi grup dan juga company. Para 32, pada tarikh perolehan pelaburan, apa-apa perbezaan antara kos pelaburan dan perkongsian pelabur dalam nilai saksama bersih aset, liability dan liability contingent bersetuju diambil kira berdasarkan MFRS 3 Business Combination. Muhibah berkaitan syarikat bersekutu termasuk dalam amount bawaan pelaburan. Pelunasan muhibah tidak dibenarkan dan oleh itu tidak diambil kira dalam menentukan perkongsian pelabur dalam untung rugi bersekutu. Raja tersebut menunjukkan contoh bagi para 32 bagi syarikat CNI Holdings Berhad, iaitu Group Shares of Net Liabilities or Asset bagi tahun 2020 dan juga 2019. Dengan ini habislah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.